Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haryanti Metusin. Berita-berita utama malam ini. Cabaran BN on the Move menggalakkan orang ramai meningkatkan jumlah langkah setiap hari. Konsep bersedekah dan membantu keluarga kurang berkemampuan diterapkan melalui projek Minda Prihatin. Rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland merafakkan sembah menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebahdulian Maha Mulia dan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri atas keberangkatan baginda berdua bercemar duli ke majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland. Keberangkatan baginda itu disifatkan sebagai suatu kurnia yang tidak ternilai harganya. Sorotan Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk Negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang keberangkatan baginda ke majlis tersebut. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت Jadilah individu yang berintegriti, yang mempunyai prinsip moral yang kukuh. Kerana di tengah lingkungan yang ada, kita mungkin saja berbeza budaya dan fahaman. Maka kerana itu, setiap pelajar mustahaklah ingat untuk tetap setia kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang selaku orang Brunei. Jangan terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang boleh
membahayakan keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri. Hamba ke bawah duli Tuan Patik ingin merakamkan ribuan terima kasih dan juga menjunjung kasih ke atas keberangkatan ke bawah duli Tuan Patik. Memberi kami peluang untuk merasai pengalaman yang unik dan pengalaman keemasan bagi pelajar-pelajar di UK dan Ireland. Tinggi-tinggi terima kasih atas segala kemudahan yang telah dikurniakan dan memudahkan saya untuk melanjutkan pengajian saya di United Kingdom. Perkara yang paling saya nantikan untuk bersemuka dan berinteraksi dengan ke bawah duli. Dengan keberangkatan ke bawah duli ini, ia memotivasikan diri saya lagi untuk lebih semangat dalam menimba ilmu dan malah bangga mendapat seorang raja yang pemudilian. Ini akan menjadi kenangan manis dan risaan oleh rakyat di sini dan juga menjadi pendorong hopefully bagi pelajar untuk mencapai kejayaan di dalam bidang masing-masing. BN on the Move merupakan program promosi kesihatan bertujuan mempromosi serta memberigakan salah satu ciri baharu dalam aplikasi BruHealth untuk meningkatkan tahap kegiatan fizikal dalam kalangan masyarakat Brunei dengan menggalakkan berjalan kaki atau meningkatkan jumlah langkah setiap hari. Petang tadi, Kementerian Kesihatan mengadakan aktiviti berjalan kaki bagi menyahut cabaran BN on the Move 80 billion steps to the final countdown di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan Brakas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Acara dimulakan dengan sesi pemanasan badan, aktiviti berjalan kaki sejauh 3.4 km mengelilingi Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Sementara itu, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan mini walkathon mengelilingi kawasan Jalan Lapangan Terbang Lama Brakas. Antara yang menyertainya, Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan. Walkathon sejauh 2 km bermula dan berakhir di bangunan Kementerian Pembangunan. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Agama petang tadi juga mengadakan aktiviti berjalan kaki yang juga sebagai menyahut cabaran 80 bilion langkah bersama bagi promosi kesihatan BN on the Move versi kedua. Larian sejauh 2.1 km itu mengelilingi kawasan persekitaran kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan di Jalan Dewan Majlis. Turut menyertai aktiviti riadah, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Agama. Aktiviti berkenaan bertujuan meningkatkan penglibatan warga kementerian berkenaan secara berkumpulan agar lebih bergiat aktif setiap hari serta mengumpul derma bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Pengambil alihan pemprosesan beras memastikan bekalan beras tempatan berkualiti tinggi bagi memenuhi permintaan pasaran tempatan. Kembali selepas ini, teruskan bersama berita perdana.
Maka sehubungan itu, PT Sukacita memperkenankan bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah di negara ini, iaitu dari 6 tahun kepada 5 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan sempena Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-33 tahun 2023 bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah di negara ini, iaitu dari 6 tahun kepada 5 tahun. Pindaan ini mewajibkan kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun untuk bersekolah, khususnya mereka yang terdiri daripada warga negara Brunei Darussalam dan yang bermastautin di negara Brunei Darussalam. Kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun pada 31 Disember adalah diwajibkan mendaftar bagi kemasukan prasekolah bermula pada awal tahun berikutnya. Di kesempatan ini, pihak Kementerian Pendidikan sukacita menyeru dan menasihatkan para ibu bapa atau penjaga untuk memberikan kerjasama bagi memastikan anak-anak BIS kita menghadiri sesi persekolahan agar tidak tercicir dalam mendapatkan pendidikan. Sementara itu, mana-mana kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan Akta Pendidikan Wajib, iaitu mereka yang berumur 5 hingga 14 tahun, iaitu yang belum mencapai umur 15 tahun dan telah lama meninggalkan alam persekolahan atau tidak menghadiri sesi persekolahan atas sebab-sebab tertentu. Kementerian Pendidikan sentiasa mengalu-alukan mereka untuk mendaftar, melapor dan menghadiri sesi persekolahan dengan berhubung terus sekolah masing-masing atau menghubungi bahagian hal ehwal pelajar tingkat 5 Jabatan Sekolah-Sekolah Bangunan Ong Sung Ping, Bandar Seri Begawan di talian 741 3059. Penghasilan beras tempatan dijangka meningkat dengan pengambil alihan operasi pemprosesan padi di kawasan kemajuan pertanian Wasan, Mukim Pekalan Batu oleh sebuah korporat baharu milik sepenuhnya syarikat Darussalam Assets Sdn Bhd. Bagaimanakah korporat tersebut dapat menyumbang kepada peluang pekerjaan kepada anak tempatan? Laporannya bersama Zulfatli Haji Kasim. Pengambil alihan oleh Wasan Milling Company Sendirian Berhad pada 1 hari bulan Ogos 2022 bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran beras serta memastikan bekalan beras tempatan berkualiti tinggi bagi memenuhi permintaan pasaran tempatan. Langkah itu sekaligus dapat menjana lebih banyak peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan serta menyalurkan peluang latihan bagi meningkatkan kemahiran teknikal dalam pengendalian mesin pengesaran padi selaras dengan amalan terbaik antarabangsa dalam industri agribisnes. Inisiatif pengkorporatan ini dipandu oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Darussalam Asset dan dilaksanakan secara berperingkat. Pengkorporatan itu adalah sejajar dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035 serta mendukung agenda sekuriti makanan negara. Pada masa ini, Wasan Milling Company Sendirian Berhad mempunyai 23 kaki tangan yang terdiri daripada anak tempatan. Syarikat berkenaan juga sedang melaksanakan penaik tarafan fasiliti dengan menggunakan mesin pengesaran padi teknologi terkini bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran serta menjurus kepada penghasilan produk beras yang lebih berkualiti yang dijangka siap penghujung tahun 2024. Zulfatli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB.
Projek Minda Prihatin Anjuran Minda Youth Movement dengan kerjasama BSP Care diteruskan lagi di hari terakhir dengan menjemput 40 buah keluarga yang kurang berkemampuan untuk membeli belah secara percuma. Projek kedai komuniti itu berlangsung di pusat belia daerah Pelaid. Kedai komuniti berkonsepkan kedai yang disediakan satu beg untuk mengisi makanan dan keperluan sekolah. Ia bertujuan bagi mengelak pembaziran dan menggalakkan untuk bersedekah selain memberi peluang kepada keluarga yang memerlukan untuk memiliki makanan asas dan keperluan sekolah. Coming here for my kids to bring they want to buy like school things. So I told them earlier, let's go for shopping to go to purchase school things. I feel so happy. I'm really appreciate for the Minda Youth Movement, and then I really hope like this program will be keep on going for next year and the next year. It's really helpful for the person who need. Dua pelajar tempatan yang mengikuti 13 ASEAN Plus 3 Student Camp for the Gifted in Science, Republic Korea menerima pingat emas serta anugerah. Program mengumpulkan para pelajar cerdas, pintar dan berbakat dalam bidang sains dan teknologi agar berpeluang untuk mempamerkan kemahiran dalam persekitaran yang mencabar. Daripada kemahan ini juga dapat menjadi titik tolak negara Brunei Darussalam untuk berubah daripada negara yang bergantung sepenuhnya kepada penggunaan minyak dan gas kepada negara yang gunakan sumber-sumber tenaga yang lebih pelbagai. Salah satu daripada idea yang diperolehi oleh ahli kumpulan kami ialah untuk menggunakan panel suria di atas setiap bangunan bagi memaksimalkan land space yang digunakan daripada urbanisation. Saya dan dua orang peserta lain dari Korea Selatan dan Cambodia berusaha untuk mengaplikasikan hasil dapatan yang kami pelajari dalam pembentangan kami. Kami juga menerangkan tentang kaitan peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dengan beberapa faktor lain seperti perubahan pH di lautan, perubahan suhu purata dan suhu maksimum, kekerapan berlakunya bencana alam. Ketika ditemui, para peserta menghargai peluang yang diberikan di samping memperoleh ilmu baharu. Perkemahan ini telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga. Saya juga memperolehi ilmu dan pengetahuan tentang teknologi moden yang boleh digunakan bagi memanfaatkan sumber-sumber tenaga yang terdapat di alam sekitar. Hasil daripada aktiviti berkumpulan ini, saya dapat meningkatkan kemahiran saya dalam berkomunikasi. Di hujung program tersebut, kami juga mengadakan malam budaya di mana kami saling mengongsi dan mempelajari budaya dan tradisi negara masing-masing. Pelbagai produk kelengkapan alat tulis berkualiti oleh anak-anak tempatan menjadi tarikan utama semasa Stationery Market Brunei. Aktiviti jualan yang disertai oleh kira-kira 30 pengusaha kelengkapan alat tulis dan buku planner tempatan itu dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga esok di ruang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah Ibu Negara. Stationery Market Brunei diadakan sempena Pesta Disember Brunei. Di samping pelbagai reka cipta dari luar negara, aktiviti jualan seumpamanya membolehkan para pengusaha tempatan menonjolkan kreativiti masing-masing yang setanding dengan kualiti barangan luar negara. This year yang paling special about our item is our 2024 planner. Kami design sendiri and dalamnya kami ada masukkan Brunei holidays lah. A lot of people is looking for stuff to use in school or use in office. Saya jual handmade journal sama handmade planner lah yang dibuat dari hasil tangan sendiri. Sama ia adalah salah satu produk yang orang ramai pakai je lah untuk dorang punya hari-hari rutin harian dorang cakap. Memandangkan aku habis sekolah sudah menunggu result O-level, so mengambil masa ni untuk berjual lah, untuk mencari pengalaman itu. Stiker yang digunting sendiri, desain sendiri.
Berikutan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan susulan hujan lebat pada awal pagi tadi, beberapa kawasan di daerah Belait mengalami banjir dan perkhidmatan di Hospital Seri-Seri Begawan terjejas. Pesakit-pesakit yang mempunyai perjanjian pada klinik-klinik yang terjejas akan dihubungi dan dijadualkan semula perjanjian mereka pada tarikh lain. Manakala pesakit yang memerlukan rawatan segera akan dirawat di tempat yang dihaskan. Pelawat-pelawat tidak dibenarkan untuk melawat wad-wad di hospital berkenaan sehingga kerja-kerja pembersihan selesai dilaksanakan. Kementerian Kesihatan akan memantau keadaan banjir dari semasa ke semasa dan memaklumkan sebarang maklumat terkini berkenaan situasi tersebut. Sebarang maklumat hubungi 33 35 331 semasa waktu pejabat atau talian Darussalam 123. Separuh jalan di Jalan Gadong Estate akan ditutup sementara pada 1 hingga 31 Januari 2024. Penutupan akan bermula pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam tertakluk kepada keadaan cuaca. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara itu adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengubah suaian simpang bagi pemasangan lampu isyarat. Sehubungan itu, para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.